Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat. Ah, aku tak tahu kenapa aku rasa nervous nak buat video kali ni. Maybe sebab apa yang ada dalam kepala otak aku ni tak macam tak berapa ada benda yang nak di-share. Banyak sebenarnya. Tapi macam mana aku nak share tu yang aku tak tahu. Sebab tak tersusun, tak organize. So aku cuba share one by one apa yang aku nak share. So yeah. Hmm, Sejak ni aku dah nak masuk 2 bulan aku mengajar mengaji under satu company ni lah, nama dia Kelas Quran Online KQO. So aku mengajar tu 20 pelajar daripada umur 5 tahun sampai belasan tahun, dan ada juga seorang dewasa. Yang dewasa tu aku ajar tajwid sekali. Yang lain tu adalah Iqra, Muqaddam, Al-Quran. So nak kata pengalaman mengaji tu alhamdulillah okey lah. Orang kata sebagai nak cari apa orang kata, sebagai nak cari income di samping sebagai lubuk saham akhirat lah. So seronok sebenarnya ajar budak-budak ni, sebab dia orang ada PL dia orang sendiri, dia orang ada kerenah dia orang sendiri. So kita kena pandai lah macam mana nak tackle budak-budak ni kan, nak bagi dia orang fokus. Macam tu. So yeah, aku sebenarnya baru je lepas buat kelas ganti tadi. Lepas tu ni aku nak share satu buku lah. Tajuk dia Amalan Harian. Amalan Harian untuk Wanita Bahagia dan Berjaya. So sebenarnya dalam hidup ni, kalau kita free masa lapang kan, cara-cara untuk kita dekatkan diri dengan Tuhan tu ada banyak perkara. Macam ada orang mungkin dia lebih suka bersedekah dan dia amalkan sedekah dia tu sebab pada dia mudah. Dia ada duit, dia sedekah pun boleh dapat pahala. Tapi pada orang lain mungkin dia tak ada kewangan, dari segi tu dia banyakkan banyakkan daripada aspek lain, macam perbanyakkan solat sunat, zikir, selawat. Orang kata kalau kita dah suka sesuatu amalan tu, kita istiqamah buat walaupun sikit. Sebenarnya amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang sikit tapi berterusan, iaitu istiqamah. Macam aku, apa yang aku suka buat adalah aku lagi suka solat sunat berbanding zikir. Dulu aku pernah meluah kat seorang ustazah ni, macam mana cara untuk kita bersihkan hati. Lepas tu ustazah tu kata banyakkan berzikir. Lepas tu aku macam kena zikir So daripada situ aku belajar. Dan aku memang jarang zikir dulu sebab tak tahu kenapa. Mungkin daripada hati aku ni, aku tak rasa, mungkin sebab aku suka dengar lagu, aku suka membaca, jadi benda-benda tu distract aku untuk zikir. Aku tak ada waktu yang khas untuk aku zikir. So sekarang rupanya boleh je kita zikir sambil tengok movie, sambil berjogging, sambil siram pokok bunga. Sebenarnya boleh kita zikir sama ada melalui lisan ataupun melalui hati. So sebenarnya kalau kita rasa jiwa kita kosong tu, banyakkan zikir. Sebab ada Nia Lofa. Siapa tak kenal Nia Lofa kan? Mak dia cakap macam ni dekat dia, love, jangan berhenti zikir seumur. So yang Nia Lofa ni ikut cakap mak dia kan, kena zikir. So dia zikir lah, kadang-kadang dia zikir sampai nak dekat 10,000, 20,000. Dia akan habiskan zikir dia before tidur. So aku contohilah, aku ambil contoh pada orang-orang yang macam tu kan. Macam pernah juga aku bekerja dengan majikan aku dulu. Waktu kat ni lah jiran aku kan, catering, dia suka zikir, rajin gila zikir. So macam aku rasa macam Allah nak ajar aku daripada orang sekeliling bahawa zikir tu penting sebenarnya untuk bersihkan hati, untuk tenangkan jiwa kan. So apa yang aku buat, zikir aku adalah setakat ni aku istighfar 1000 kali dengan selawat 1000 kali. So yeah, itu yang aku buat lah kalau sempat. Kat mana tahu tasbih kaunter aku, adalah aku sentiasa pegang tasbih kaunter tu kan, sambil tu tekan. So benda tu boleh buat kita relax, zikir kan. So aku harap kalau korang macam nak tenangkan hati, perbanyakkanlah zikir. Okay, yang tadi buku ni sebenarnya bagus juga tahu. Buku ni dia selitkan doa-doa, cara doa dengan baik. Macam mana kita nak doa, minta pertolongan dekat Allah, minta perlindungan.
Lepas tu dia ada bagi tahu apa amalan yang untuk kita buat setelah solat. Macam sebelum subuh apa kita kena buat. Contoh kat sini kata baca doa bangun tidur, Asmaul Husna, solat sunat wuduk, tahajud, sunat taubat, sunat hajat. Tu maksudnya qiyamul lail lah. Lepas tu baca doa, baca Quran. Lepas tu buat zikir booster pagi. So adalah kat sini dia selitkan zikir-zikir tu. Lepas tu ada juga waktu subuh apa yang kena buat, waktu maghrib, waktu isyak, sebelum tidur. Macam-macam lah. So berbaloi jugalah beli buku ni. Aku beli RM39 dekat Shopee. So dalam masa beberapa minggu ni aku banyak lah ikut amalan buku-buku dalam buku-buku ni. Dalam buku ni dia ada share macam mana bacaan doa duha, apa zikir untuk hari Isnin, Selasa, Rabu. Contoh macam ni hari Ahad kan. Zikir dia Ya Hayyu Ya Qayyum. So zikir lah sebanyak 100 kali. Lepas tu ada cara-cara macam mana kalau kita rasa takut, kita lagi interview ke. So ada dia share macam zikir apa. Contoh zikir Ya Latif, Ya Fatah. So banyak lah. So yeah. Ada juga doa untuk bagi kita ketenangan dan memohon jalan keluar. Contohnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni biasanya orang baca ni untuk keluar rumah. Setiap kali kita nak keluar rumah, kita bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu aku dapat tahu pasal 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Bacaan dia laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Okey, surah At-Taubah ayat 128 dan 129 ni dia sangat bagus kita baca sebelum tidur 11 kali. Kalau kita baca, aku tak ingat apa manfaat dia, tapi adalah Ustaz the Syekh Zainul Asri, dia kata kalau kita nak tidur, before tu kita baca doa ni. Kita baca ayat 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Mungkin kalau kita ada masalah, macam aku social anxiety kan, aku amalkan, so aku niat, ya Allah bagilah aku kekuatan untuk berhadapan dengan manusia, kekuatan untuk berkomunikasi, lepaskan simpulan dalam lidah aku ni supaya orang faham kata-kata aku. So itu, dia bergantung pada individu lah. Kalau kita ada masalah tu, kita beritahu Allah, ya Allah bantulah aku, ni, selesaikan masalah aku. Macam tu lah. Dia sebenarnya doa ni bagus bila kita dah buat sesuatu kebaikan. Contoh macam lepas kita dah solat, of course lah kita berdoa kan. Ataupun lepas kita dah baca Quran tu kan satu kebaikan, amalan kebaikan. So kita berdoa pun insya-Allah Allah makbulkan. Dan sebenarnya doa yang paling tepat panahan dia doa waktu tahajud. Sebab di waktu tahajud tu 1/3 malam Allah akan turun di kaki langit, kaki di muka bumi lah. Allah sendiri akan turun untuk mendengar doa-doa hamba-Nya. So macam aku dah lama tak tahajud tau. So aku macam susah nak bangun pagi. So aku harap sangat ada juga waktu yang aku dah set alarm. Macam ada orang kejutkan aku bangun tahajud. Tapi still susah. Aku cuba nak perbaiki dari situlah. Sebab orang kata kalau tahajud ni memang senjata yang paling ampuh lah untuk kita berdoa, untuk kita menghampirkan diri kepada Allah. So yeah. Okay, baru-baru ni aku keluar dengan seorang kawan. So sebenarnya kan macam mana, aku tak salahkan orang sekeliling aku tau. No, aku tak pernah salahkan siapa-siapa. Orang sekeliling yang ada di sekeliling aku ni sebenarnya penyumbang kepada membentuk diri aku juga sampai sekarang. Tapi kadang-kadang aku nak juga cari circle yang di luar daripada circle aku yang sekarang. Sebab sekarang aku banyak bergaul dan berkawan dengan orang yang ada mental health disorder macam aku. Contohnya orang yang sakit social anxiety, bipolar, borderline personality disorder, apa lagi, depressed. Dan somehow aku jadi orang untuk lepaskan diorang punya stress. Diorang kalau ada masalah diorang cari aku. So aku bukan nak mengadu yang aku penat dengan masalah orang, tak. Sebab aku ada kelebihan untuk menjadi seorang yang good listener. Dan maybe sebab aku ada background psikologi study kan. Aku tahu psikologi, so aku tahu sakit-sakit ni macam mana.
So bila kawan-kawan call, kawan-kawan luah masalah, so aku cuba untuk menjadi seorang pendengar yang baik supaya at least diorang boleh lepaskan beban yang berat di bahu diorang kan. Tapi sometimes aku fikir seorang pendengar yang baik juga memerlukan seorang yang pendengar. So aku kalau ada masalah, aku tak pernah nak share dengan orang. Aku pendam sorang-sorang. Aku pendam macam ni lah, maybe aku luah dekat kamera, luah dekat video. Just aku rasa macam aku tak nak bebankan orang dengan masalah aku. So aku pendam lah. Tapi tak sakit sangat lah sebab aku ada kelebihan menulis. So aku banyak menulis. Orang kata menulis tu satu terapi kan. Tapi orang kata lepas dah tulis bakar lah. No, aku tak pernah bakar. Dulu masa aku depressed apa semua, aku tulis dekat buku dan aku simpan lagi buku tu. Sebab bila aku baca balik kan, aku rasa macam wow, sesakit ini perasaan depressed tu, sesakit, seteruk ini rasa tu. So bila aku masih ingat balik sakit aku macam yang dulu-dulu tu, bila orang cerita balik pengalaman sakit dia orang, aku boleh empathize, aku boleh empati, boleh rasa, and then aku boleh comfort dia orang. So dari situ mengajar aku untuk jadi lebih memahami perasaan orang. Yeah. Sebab orang tak perlu pun nak solution. Dia orang just nak meluah. Kadang-kadang sakit juga pendam kan. So macam semalam aku jumpa seorang kawan, adik lah, nama Nabiha kan. Dia ada social anxiety. Tapi yang aku kagumnya pasal dia, walaupun dia ada social anxiety, dia boleh bekerja tau. Dia boleh kerja dengan baik, kerja dekat company yang besar. So bila dia cerita pengalaman dia tu, aku boleh relate. Dia yang contact aku dulu kat Facebook. Dia kata dia ada masalah ni social anxiety. So dia kata dia nak luah lah. So aku pun pergilah jumpa dia. So panjang juga kita orang bercerita. Dia lah yang banyak cerita. So aku just nasihat dia lah sikit-sikit kan. Sebab macam kita orang share benda sakit yang sama. Macam dia pun ada rasa macam dia tak takut orang, tapi dia takut pasal persepsi orang terhadap dia. Dia takut apa yang orang fikirkan pasal dia. Macam tu juga aku rasa. Aku tak takut orang. Macam kalau dulu, yes, aku anxiety nak berdepan dengan orang. But now, anxiety tu dah tak ada. Tapi dia lebih kepada apa yang orang fikir pasal aku. So, kat sini kita kena belajar husnuzon. Kita kena bersangka baik. Bersangka baik dengan diri sendiri. Bersangka baik dengan orang lain. Bersangka baik dengan Allah. So belajar untuk train otak macam mana, untuk reframe thought kita, think positif. Memang kita susah sebab daripada kecil kita dah di brainwash macam tu. Sebab yalah, fikiran kita ni, kita kena utarakan pandangan dan apa yang kita rasa, barulah kita rasa okey dalaman diri kita. Tapi kalau kita tak ada tempat nak meluah apa semua, sakitlah jadinya. So yeah, sometimes kadang aku tak ada tempat aku nak share sebab aku dah lama lupa macam mana cara nak happy happy dengan benda yang little thing dengan orang di sekeliling aku kat rumah ni. So mungkin aku nak jadi orang yang bermanfaat lah. Orang yang boleh bermanfaat dari segi jadi good listener dan nasihat orang, kongsi sedikit sebanyak ilmu yang aku ada pasal sakit and mental dengan orang lain. Dia sebenarnya orang yang macam aku ni tak boleh tengok orang sakit. Dan aku tak nak orang rasa apa yang aku rasa dulu. So that's why maybe aku mudah kesian dengan orang macam tu. Yeah. Aku rasa aku dah lama tak ada conversation yang ringan tau. Macam conversation yang macam borak pasal perihal ni lah. Masa dulu-dulu, masa zaman sekolah dulu kan, aku tak ingat apa. Tapi aku tak rasa otak aku seberat ni dulu macam sekarang. Aku tak rasa otak aku menanggung beban yang berat macam sekarang. Maybe sebab aku overthinking. Aku jujur aku cakap, aku bila aku tengok balik video-video aku yang dulu, aku rasa macam sebenarnya ada benda lagi dalam kepala aku waktu tu, tapi tak terluah. Aku luahkan benda yang sikit je. Aku boleh ingat balik lah. Sebab masa aku buat video, otak aku banyak sangat benda dalam kepala otak ni kan. Tapi aku luah sikit je. Katakan kalau macam 100% dalam kepala otak aku tu, aku keluarkan 40% je. Lagi 60% aku simpan dalam kepala otak. Dia je sebab kau tahu, bila banyak sangat benda dalam kepala otak kau nak luahkan dekat dalam tempoh masa yang sikit, tak mampu, tak boleh. Sebab tu aku suka menulis. Bila menulis, kita ada paper ataupun kita ada banyak
banyak ruang, and then kita boleh edit, kita boleh fikir dulu, slow down dulu, macam tu. Dia lain tau menulis dengan bercakap ni. Tapi itulah, dua-dua pun sama juga. So yeah, apa lagi aku nak cakap? Aku ingat lagi conversation aku dengan kawan aku. Aku ikut dia pergi Kuantan baru-baru ni. Dan dia jenis, dia tak sakit. So bila borak dengan dia kan, aku rasa ringan sangat kepala otak aku. Aku rasa macam relax, santai. Sebab before ni orang suka luah masalah kat aku yang aku rasa macam berat sangat nak tanggung. So bila orang share pasal cerita-cerita dia yang ringan-ringan, contoh macam kita orang borak pasal kucing, kita orang borak pasal pengalaman dulu masa zaman duk asrama dulu macam mana kan, yang seram tu, pengalaman kelakar-kelakar. So aku ketawa tau bila borak dengan dia. Aku macam ketawa daripada hati dah. Aku rasa macam dah lama aku tak gelak se-happy tu. Dia bukan aku depressed. Aku tak depressed sekarang. Aku just rasa macam kosong. Bukan kosong, aku rasa macam di tengah-tengah. So aku tak banyak. Itulah. So aku rasa aku kena ubah circle kawan aku. Aku kena cari kawan yang normal untuk aku jadi normal. Sebab aku dah tak ada anxiety tu. Dan aku tak depressed dah. Just aku berhadapan dengan sakit bipolar lah. So untuk aku atasi bipolar tu, aku makan ubat. Tapi untuk orang kata kalau nak sembuh ni, kita kena sembuh daripada pelbagai aspek lah. Daripada spiritual, bio, psychosocial. Spiritual, biological, psikoterapi, social juga. So social ni lah, aku ada ramai kawan daripada pelbagai background. Tapi bila aku nak bergaul dengan orang yang kawan aku yang tak sakit kan, aku takut aku bebankan sakit aku dekat kawan yang normal ni. Being Syahidah is so hard, because I'm always being hard on myself. Padahal orang tak rasa beban pun. Apa gunanya kawan kan? Kawan tu kalau kita ada masalah, tu lah sebenarnya dia orang rasa diperlukan kan. Tapi itulah, aku tak nak menyusahkan orang dengan masalah aku. But now I'm okay. I'm okay. I just want to have fun with my friends. Yeah. Aku harap kalau ada siapa-siapa kawan aku yang tengok video aku ni, contact lah aku. Sebab aku rindu kot dengan kenangan kawan yang dulu-dulu. Kawan masa sebelum aku sakit kan. Ada je kawan yang ajak aku keluar. Tapi aku takut aku tak mampu nak bagi fun dekat dia orang. Seperti mana aku yang dulu. Sebab sekarang aku tak macam dulu. Aku cuba untuk menjadi normal. Cuba untuk sihat walaupun sakit. Cuba untuk happy walaupun sedih. Cuba untuk tenang walaupun resah. Kita cuba. Bila aku menulis dekat Facebook yang aku macam ni, aku bukan nak attention seeker ke apa. Aku just nak meluah apa yang terbeban di bahu dan hati aku ni. So bila orang komen, keep strong, be strong, benda tu jadi satu kekuatan untuk aku lah. Sebab kata-kata tu kan doa kan. So aku rasa aku dah cukup kuat dah. So setiap kali aku doa ke Allah, aku akan cakap, Allah pemudahkanlah setiap urusan aku. Angkatlah beban dan ujian hidupku. Maybe sebab tu aku tak rasa sangat beban otak sekarang. Aku tak rasa beban lah. Aku just nak cari kawan yang aku boleh borak santai-santai, have fun macam tu. So yeah, I miss my friends and I miss my old self. I miss everything that God gave me before, now and after this. Bila aku berdoa kan, aku akan cakap, ya Allah, aku bersyukur. Aku nak Allah letakkan aku dalam golongan orang yang sedikit, iaitu orang yang bersyukur. Aku banyak bersyukur kalau berdoa, tapi aku tak tahu sama ada aku apply ke tak kesyukuran aku ni di luar solat lah, maksudnya di dalam kehidupan aku kan. Aku doa je, aku cakap aku bersyukur aku ada ibu lagi, aku ada ayah lagi, aku ada adik-adik yang baik, aku ada semua, aku ada duit, aku ada kereta, aku ada rumah, aku bukan orang susah. Tapi sometimes manusia kan, dia kurang bersyukur. That's why bila aku doa je, aku doa benda yang sikit, yang kecil yang Allah bagi. Contohnya macam rumah apa yang aku ada. Aku bukan orang susah, aku bukan anak yatim. Aku still ada ni. Sometimes bila aku scroll TikTok kan, aku macam cepat
tersentuh bila tengok orang yang kekurangan, serba kekurangan. Contohnya orang yang memerlukan sedekah ataupun dana untuk diorang buat pembedahan anak diorang yang sakit, ataupun ada seorang anak ni terpaksa cari duit sebab mak ayah dah meninggal. Aku cepat tersentuh. So bila aku tengok keadaan orang yang macam tu, aku jadi bersyukur. Tapi orang kata bersyukur tu biarlah kita lahir daripada hati dan tindakan kan. Okay lah. Setakat tu je kot aku nak membebel. Nanti aku buat lagi video yang lain. Okay. Bye. Thank you sudi mendengar. Assalamualaikum.